Sebab saya ingatkan kalau nak masuk Islam hanya tukar agama, kenapa saya nak tukar nama? Itu yang pertama lah. Lagi saya tanya, kalau saya sudah masuk Islam, bolehkah ahli keluarga saya duduk bersama dengan saya? Okey, baik. Sebelum saya memeluk agama Islam, memang banyak cabaran, Ustaz. Okey, yang pertama, bila saya sudah mulai jinak-jinak untuk mengenali Islam, ada banyak soalan yang saya ingin bertanya. Okey, memang banyak sangat. Kan khususnya kita lahir pun sudah bukan Islam kan. Lepas tu ada banyak adat dan budaya di mana kita sebagai orang Cina memang ada banyak benda yang kita buat sudah melanggar syariah Islam. Okey, contoh yang di mana yang kita suka minum kan, minum minuman keras, di mana Allah haramkan kita tak boleh minum minuman keras, yang boleh mabuk tu tak baik lah kan. Okey, yang kedua makanan babi, lepas tu sembah berhala dan sebagainya. Okey, bila saya mulai untuk jinak-jinak untuk mengenali Islam, dan bila saya tanya soalan-soalan kepada kawan-kawan saya yang lahir Islam, okey, saya nak letak disclaimer dahulu. Sebenarnya saya nak buat konsen ini bukan nak kata kawan saya ini tak bagus, itu tak bagus, bukan begitu tau. Jangan salah faham. Maksudnya bila saya tanya soalan, mereka memberi jawapan. Tetapi jawapan yang mereka beri itu mungkin kurang tepat. Di mana dia bukan dapat solusi tau, Ustaz. Dia tambah keliru. Contoh. Macam orang Cina kan, mereka lebih suka kalau boleh nama nak kekal kalau dia nak masuk Islam. Sebab bagi pandangan mereka masuk Islam hanya berpindah agama, Ustaz. Okey, berpindah agama. Mereka tak tahu kenapa mereka kena tukar nama, ataupun lebih bagus kalau letak nama Islam supaya orang boleh kenal bahawa mereka sudah masuk Islam. Mereka tak tahu itu benar semua. Macam saya tak tahulah. Sebab saya ingatkan kalau nak masuk Islam hanya tukar agama, kenapa saya nak tukar nama? Itu yang pertama lah. Lagipun orang Cina ni dia agak pantang lah, dia ada pantang larang dia sebab macam nama saya Ui Cui Peng kan. Ui itu adalah keturunan daripada moyang. Saya lahir sudi surname. Saya surname sudah Ui, keluarga Ui. So tak boleh tukar kan. Orang boleh kenal, oh ini pokok Ui lah. Lepas tu Cui itu pula adalah generasi yang keberapa, Beng itu barulah nama saya. Lepas tu bila kita tanya, bolehkah kita kekalkan nama? Mereka kata kena tukar nama, jadi mereka semua confused. Kenapa kena tukar nama? Jadi kalau tukar nama seolah-olah macam sudah mengkhianati keturunan Ui lah. Sebab Ui tu kena letak di depan. Jadi kalau letak belakang macam tak berkenan lah, Ustaz. Faham tak? Faham. Lepas tu, jadi mereka kata kena tukar nama, dia tambah keliru lah. Kita tak dapat jawapan yang tepat. Mungkin dia ada pandangan mereka sendiri. Mungkin mereka rasa kalau tukar nama lebih elok kan. Orang baru kenal, oh ini Cina sudah masuk Islam, baru letak nama Islam kat depan. Tapi sebenarnya tidak. Kalau kita betul-betul mengkaji tentang Islam keseluruhannya, seseorang boleh kekalkan nama dia selagi nama dia mempunyai makna yang baik dan tidak mempunyai makna yang macam mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh macam ada nama Tuhan dan sebagainya. Orang akan panggil lama kelamaan mereka ingatkan itu nama Tuhan lah kan. Soalan Ustaz, okey. Soalan yang kedua pula, saya pernah tanyalah, dia tanya kawan, okey, saya tak nak sebut begitu spesifik. Okey, bila saya tanya kalau saya sudah masuk Islam, bolehkah ahli keluarga saya duduk bersama dengan saya? Kan selama ini saya duduk bersama dengan ahli keluarga saya, ibu dan ayah lah. Dan bila saya tanya dia soalan ini, dia kata tak boleh. Dan bila dia kata tak boleh, dia tak terangkan kenapa tak boleh. Jadi saya rasa, Islam ni begitu kejam, Ustaz. Sebab apa? Kalau saya nak masuk Islam, mak dan ayah saya kena keluar daripada rumah. Tapi padahal, Islam tak ajak kita macam tu, Ustaz. Betul tak? Islam ajak kita kena sayangi lebih kepada ibu dan bapa kita. Seperti mana Allah berfirman dalam surah An-Nisa surah ke-4 ayat ke-36 yang bermaksud kita kena sayangi kedua ibu dan bapa kita. Malah ada satu hadis. Okey, hadis yang bermaksud syurga di bawah tapak kaki ibu. Yang bermakna ibu yang susah payah mengandung kita selama 9 bulan dalam kesakitan semasa lahirkan kita.
Kita kena berbakti kepada ibu kita. Dia bagi jawapan itu seolah-olah sudah bercanggah dengan ajaran Islam. Sebab dia tak beri penjelasan. Itulah masalahnya Ustaz. Dia kalau kata tak boleh, dia kena beri penjelasan. Kemungkinan dia kata Brother Ben tak boleh sebab masakan yang dimasak oleh mak kamu. Kalau dia kata dia jelaskan tak boleh, kita faham. Oh, rupa-rupanya masakan. Itu tak ada masalah Ustaz, betul tak? Itulah masalah bila dia tak jelas, dia tak memberi penjelasan. Ini orang akan orang akan ingat macam saya ingat Islam kejam. Jadi kita kena memberi penjelasan. Dan rupa-rupanya yang saya tahu masakan itu bukan masalah yang besar. Okey, mungkin mak dan ayah tak tahu bahawa orang yang sudah masuk Islam yang digelar sebagai seorang Muslim, dia tak boleh makan babi. Betul Ustaz? Mungkin mereka tak tahu. Mereka hanya macam campur kawan-kawan dalam lingkungan orang Tionghoa saja. Tak campur dengan orang Melayu. Kan dia tak tahulah. Kalau yang tahu, dia tahulah. Mungkin dia tahu sebab tak boleh makan, tapi sebab apa dia tak tahu. Boleh faham kan? Jadi, boleh. Jadi kalau masakan, kita boleh jelaskan. Kita akan bagi tahulah, mak, ayah, sebenarnya macam ni, saya sudah masuk Islam. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 173 bahawa kita tak boleh makan babi. Allah yang berfirman, kita kena sebagai seorang Muslim kita kena mengikut segala perintah Allah. Sebab itu kita tak boleh makan babi. Kita kena jelaskan. Itu bab makanan tak ada masalah Ustaz. Kalau betul-betul mereka memahami agama yang kita anuti, insya-Allah saya rasa mak dan ayah kita akan orang kata bertimbang rasa. Lepas tu kita boleh berbincang. Kita ahli keluarga mah, betul tak Ustaz? Okey, baik Brother Ben. Seperti dalam sirah Nabi Muhammad SAW sekalipun, para sahabat masuk ataupun memeluk agama Islam, di kalangan sahabat kebanyakannya tidak menukar agama walaupun dia bukan daripada bangsa Arab. Contohnya macam Salman Al-Farisi. Dia masih kekalkan nama dia walaupun dia tu berbahasa Farsi kan. Macam Umar Al-Khattab, Ali bin Abi Talib dan sebagainya, dia orang tidak menukar nama. Sebab apa? Sebab dalam Islam pun sebenarnya menukar kepada agama, masuk kepada agama Islam tak semestinya kena tukar nama. Kecuali nama-nama yang ada unsur-unsur syirik, sebab kata Brother Ben tadi. Nama yang ada unsur syirik memang kena tukarlah, seperti mana nama Abu Bakar As-Siddiq, Abdul Ka'bah contohnya. Dia memang kepada Kaabah, jadi ada unsur syirik dekat situ, dia tukar kepada nama yang lebih baik. Sebenarnya dalam Islam cukuplah sekadar nama yang baik. Saya pagi tadi ada dengar radio sinar yang dibincangkan oleh Imam Muda Ashraf. Dia pun berkongsi benda yang sama. Kita tak kisah macam kita orang Melayu. Macam saya orang Melayu Brother Ben. Kalau kita tengok yang zaman-zaman dulu-dulu, zaman nenek-nenek moyang kita dulu, nama-nama bukan nama Arab pun. Ada nama ada nama bunga-bunga, contoh macam cempaka, melur, melati. Itu bukan nama Arab, yang tu nama Melayu. Kan macam contoh nama-nama macam kasih, cinta, setia kan dulu. Nama bujang, awang, itu semua nama Melayu. Tapi kenapa orang Melayu bila memeluk agama Islam, kita tak menuntut pun orang-orang seperti nama-nama yang sebegitu untuk tukar kepada nama Arab. Tidak ada pun. Tapi orang-orang yang bukan berbahasa Melayu, contoh dekat Malaysia ni, bukan berbahasa Melayu, kita seolah-olah kalau dia macam tak tukar nama dia tu, seolah-olah dia masih lagi belum agama Islam. Sebenarnya itu salah faham terhadap Islam tu sendiri, Brother Ben. Brother Ben mengambil masa berapa lama untuk dapat jawapan sebenar di atas persoalan itu, Brother Ben? Ustaz, ini soalan memang bagus sekali. Alhamdulillah. Okey, soalan ini saya tujukan kepada kawan tu sudah 10 tahun yang lalu, Ustaz. 10 tahun yang lalu. Ya. Jadi kalaulah 10 tahun yang lalu saya dapat jawapan yang tepat, yang saya boleh faham dan boleh terima, yang ringkas, yang tidak merumitkan keadaan, awal-awal saya sudah masuk Islam, Ustaz. Dan kira-kira lebih kurang 3 tahun ataupun 4 tahun yang lepas baru saya jumpa jawapan apabila saya berjumpa dengan Brother Lim.
Bila saya jumpa dengan Brother Lim, maksudnya ada orang, bila mereka ada seorang kawan yang bawa saya pergi jumpa Brother Lim, dan dari situlah saya tanya banyak soalan kepada Brother Lim. Salah satunya inilah, yang mak dan ayah boleh duduk bersama atau tidak. Apakah jawapan yang diberikan oleh Brother Lim pada masa tu? Dia kata boleh duduk bersama. Dia cuma bagi tahu macam ni. Dia kata kalau mak dan ayah bukan Islam tak boleh duduk bersama, dia seolah-olah sudah bercanggah dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Sebab bapa saudaranya iaitu Abu Talib, dia pun pada masa itu dia yang jaga Nabi Muhammad SAW. Dia adalah non-Muslim. Di mana Nabi Muhammad SAW adalah seorang Muslim. Kalau dia tak boleh duduk bersama, maka apa yang hadis Nabi tu kita tak boleh, sudah macam usah bercanggah dengan Islam lah. Dia terangkan macam itulah. Kalau nak terangkan macam sebiji macam Brother Lim memang tak capai lah, itu level dia tinggi kan.